Hai, selamat petang. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, tim dari Shirkakara HQ. So, apa khabar semuanya? So, sorry sangat pagi tadi Umar tak sempat nak beri kata motivasi, okey? Kongsi apa Umar buat selalunya setiap pagi sebab pagi ni memang sangat busy. Alhamdulillah, bersyukur. So far dah mula masuk order, okey. Yang mana yang mula berminat untuk dapatkan Shirkakara HQ punya produk. So pagi tadi duk settle packing, stok dan sebagainya ni. Kan? So ni baru free untuk buat live. Sorry kerana buat sesiapa yang tertunggu-tunggu. Okey, perkongsian dari Umairah. Tengah buat apa je tu? Meh join Umairah dulu. Hai Kak Anu. Rindunya banyak hari tak nampak Kak Anu kita. Okey. So tadi Cik Umairah pun sibuk kan, kita dah start masuk order dah. Kan? Tadi duk settle lah packing barang sebagainya kan. Kejap lagi nak post pula barang. Okey. So untuk hari ni seperti biasa, sebelum Umar nak kongsikan perkongsian kita untuk hari ni, nak minta tolong dulu bagi sesiapa yang first timer ke, bagi yang memang dah selalu follow Shirkakara HQ ni, boleh bantu dulu Umara untuk share dulu live kita ni, okey? Dekat wall, dekat group, sambil-sambil tu boleh juga tag rakan-rakan anda, okey, kat komen ni, nanti diorang tengoklah sendiri perkongsian, okey? So Umar pun nak ringkaskan kan, tak nak bebe panjang-panjang. Umar nak kongsikan dari segi keputihan yang normal. So sebagai para wanita, kaum-kaum wanita kat luar sana tu tahu tak keputihan normal tu macam mana, okey? Dia sebut tentang keputihan ni, sebagian orang ni, contoh Cik Umairah sini dulu, dia ingat keputihan ni sebenarnya sesuatu yang tak normal kan. Biar ada keputihan ni, ingat benda ni, kena cari jalan cuma selesaikan. Sebenarnya tak kan, ada waktu-waktu tertentu dengan simptom-simptom, tanda-tanda tertentu. Sebenarnya sebagai kaum wanita ni memang lumrah, okey, pada bahagian Cik V kat bawah tu dia memang ada keluarkan cecair-cecair tertentu yang mana tujuannya untuk mencuci, menjaga pada bahagian tu tersendiri, okey. Sambil-sambil tu nak balancekan supaya berfungsi dengan baik, kita pun confident dan selesa. Kita perlu jaga hygiene dengan teknik cuci yang betul, jaga pemakanan ke, yang advance tu mungkin pakai apa-apa produk kat situ, ataupun jamu untuk kita consume, itu advance lah, bonus kan. Tapi perlu faham dulu cara yang betul, okey. Yang baru join, okey. So untuk hari ni Umar nak kongsikan tentang keputihan yang normal kan. Yang mana seorang ni jangan pelik tau. Sebenarnya ada kaum wanita kat luar sana yang tak tahu keputihan ni macam mana. So mereka pun heran kan. Benda apa pula ni, especially bagi siapa yang baru masuk usia akhir balik kan. Baru nak biasakan dengan keadaan yang baru ni, selalunya mereka ni yang tak pernah faham. So yang perlu mainkan peranan kan, peranan adalah parents, ibu bapa tu, untuk memberikan kesedaran, tingkatkan kesedaran dan juga dari segi ilmu tentang perkara tersebut, okey. So nak kongsikan keputihan yang normal bagi para wanita, yang mana tanda-tanda dia ialah dia sebentuk cecair yang orang kata dia jernih kan. Dia macam cecair biasa saja, dan selalunya bila keluar ni dia pada waktu-waktu tertentu. Maksud waktu tertentu ni macam mana? Waktu tertentu ni, let's say mungkin sebelum wanita tu dia datang period, ataupun ada sebahagian orang ni dia datang selepas dia habis period pun ada juga. Okey. So depends pada individu, setiap orang tak sama. Ataupun ada juga orang yang mungkin sebelum dan selepas period dia akan ada keputihan ni, tetapi sikit-sikit saja sekejap. Dan bila ada ni, tanda-tanda yang lain menunjukkan dia normal, dia tak ada berbau, dan kita pun tak rasa macam banyak sangat keluar, dia sikit-sikit je kan. So dan dia pun tak ada unsur-unsur yang berbau pelik-pelik kan. Tak ada lah macam yang baru tu kan. Bau ikan masin ke, ikan apa ke, tak tahulah kan. Maksudnya dia tak berbau dan tak jadi gatal-gatal kan. Bila timbul gatal-gatal, orang kata tekstur dia mungkin jadi pekat ke kan. Jadi macam tak sepatutnya lah. Sedangkan keputihan normal ni dia cair je kan. Kalau dia pun sekadar sikit-sikit macam tu saja, tapi orang kata tak ketara kan. Tapi kalau kita macam ketara, diikuti dengan tanda-tanda yang lain, menjadi berbau, okey, ataupun menjadi gatal-gatal seperti irritation pada bahagian tersebut, itu menunjukkan dia dah mula memicu ke tanda yang tak normal, okey. So harap jelas berkongsi Umairah untuk petang ni, yang mana tanda yang normal, keputihan yang normal, ataupun dikenali dengan bahasa mudah yang macam lendir-lendir kan. Yang kalau kat bahagian Cik V kita ni, bagi siapa yang mungkin baru melalui fasa ni, untuk remaja-remaja kau, jangan susah hati. Itu adalah normal untuk semua wanita. Biasa saja teruk ataupun tak teruk. Tapi kalau tanda-tanda tu normal,
tak ada gatal-gatal, tak ada juga bau, means tak ada masalah apa. It's okay. Kita just jaga hygiene, dan kalau nak pakai produk, contohnya macam pencuci khusus untuk bahagian kewanitaan tu, pastikan bahan yang sesuai. Okay? Contohnya macam satunya ini adalah keluaran dari Hikokara HQ. Okay? This is intimate wash, yang mana bahan ini memang semua organik, sebab tu dikatakan herbal premium. Okay? Yang mana cik founder kita ni dah pilih bahan-bahan yang terpilih, okay, untuk buat feminine wash ni. Ataupun tak kisah kat luar sana tu, yang mungkin ada pencuci-pencuci yang lain, kita memang dah selalu pakai, yang dah biasa pakai pun tak ada masalah. Cuma pastikan kita tahu bahan-bahan dia, dan bahan-bahan itu tidak memudaratkan nilai pH pada bahagian kewanitaan. Okay? Jadi sedikit sebelum kita nak end live kita ni, Bar nak kongsi sedikit tentang nilai pH. So, ada tak kat rasanya mungkin tak tahu nilai pH tu apa? Okay? So, kat sini Bar nak terangkan nilai pH ni dia merupakan macam satu bakteria tau, yang digelar sebagai microflora. Maksudnya dia tugas dia untuk menjaga pada bahagian CV wanita ni supaya tak dijangkiti oleh unsur-unsur yang luar. Contoh macam bakteria ke, kuman-kuman ke, mungkin dari segi faktor hygiene kita yang tak dijaga dengan betul ni. So, dia untuk halang yang tu nilai pH ni. Okay? So, nilai pH ni dia dalam nilai 3.5 sehingga ke 4.4. 4.4 tu kiranya maksimum. Okay? Tapi kalau kata dah lebih hard ataupun terkurang, mungkin disebabkan dari segi cara penjagaan, ataupun dari segi faktor dalaman ni, libatkan pemakanan, dan juga kita pakai sesuatu yang tidak sesuai pada bahagian CV kita tu. So, nilai pH ni akan terganggu dan mulalah jadi masalah yang lain kan. Tu lah timbulkan macam-macam penyakit kat CV kita ni kan. Tu bab rumitnya wanita ni. Wanita ni dah rumit kan. Bagi situ nak jaga pun rumit juga, okey. So itulah sedikit mengenai di antara masalah kewanitaan yang selalu dialami yang Umar nak kongsikan untuk petang ni. So, harap bermanfaat bagi siapa yang sudi untuk join. Thank you sudi untuk join. Okay? Dan jangan lupa untuk share dan rajin-rajin juga untuk komen kan. Jangan segan-segan, tak perlu segan pun kan. Orang nak bercakap ni lagi dah segan kan. Kita kongsikan ilmu, so pakat-pakat kita manfaatkan untuk orang dekat luar sana yang mungkin tak tahu pun tentang perkara ni, tambah-tambah kaum wanita. Okay? So, itu saja dari Umara untuk petang ni. Berjumpa lagi dengan next session live dari Umara. Mari kita serahkan pesona aura lambang kasih, sayang, rindu dan cinta. Bye. Assalamualaikum.